Tadi kita sebutkan berkenaan dengan tajuk Adam dan Iblis untuk pembezaan masalah tinggal yang disuruh atau tak buat yang disuruh dengan langgar yang dilarang. Para ulama bahaskan berkenaan dengan tajuk Iblis laknatullah alaih, dia tak buat apa Allah perintah. Allah Ta'ala kata sujud pada Adam, sedangkan Adam alaihissalam pula baginda membuat benda Allah Ta'ala kata jangan buat. Allah kata la taqrabah hadhihi syajarata, yang kamu dekati pokok ini. So Adam langgar larangan, Iblis tak buat yang disuruh. So para ulama nyatakan sebenarnya yang tak buat disuruh tu lagi dahsyat banding yang langgar ia larangan. Berlanggar larangan tadi kerana kebarangkalian untuk seorang terlanggar larangan tu ada. Untuk tak buat apa diperintah, apa alasan? Terlanggar benda kita dilarang, possibility tu ada, tapi tak nak buat yang diperintah tu atas alasan apa? Kat sini yang kita kena faham. So dia kata kat sini ada di kalangan mereka yang tidak mematuhi yang disuruh dan melakukan yang dilarang. Ini adalah keadaan mukallaf yang paling keji dan sifat orang beribadat yang paling jahat. Dialah orang yang layak mendapat azab orang yang lalai dari melakukan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan, serta azab orang yang mara untuk melakukan perkara yang dilarang. Sebab dia dapat dua. Satu, azab orang yang meninggalkan atau tidak membuat benda yang diperintahkan. Satu lagi, azab untuk orang yang membuat perkara yang dilarang. Macam kita kata tadi kan, sebenarnya lebih ringan apa yang Adam langgar banding apa Iblis ingkar. Keingkaran Iblis tadi lebih besar banding pelanggaran Adam AS. Sebab tu kadang bila orang tak nak solat ni, nilai dia punya dosa banding dengan orang yang buat maksiat yang lain, sebenarnya lagi besar orang yang tinggalkan perintah yang disuruh. Itu kena jaga-jaga. Banyak orang kadang diingatkan tak buat Allah Ta'ala perintah tak apa, asalkan saya tak mengumpat, saya tak minum arak, saya tak berjudi, ialah saya tak solat tapi saya dia macam itu. Itu sangat betul, sangat betul-betul teruk sebenarnya. Okey, sangat balik betul teruk. Okey, Ibnu Syubrumah berkata, aku pelik kepada orang yang melihara daripada benda-benda baik kerana bimbangkan penyakit. Bagaimana tidak melihara perkara-perkara yang maksiat kerana takutkan neraka. Mana aku pelik kepada orang yang memelihara benda-benda baik, kerana bimbangkan penyakit. Maksudnya kena kehidupan ni kan, sibuk jaga makanan elok, makanan organik, tak nak ada racun, tak nak ada apa, paraben lah apa benda. Kita tak tahu juga, bila ada baby tu mula keluar rupanya. Sebab sabun-sabun yang kita pakai tu ada yang tak elok untuk baby. Ini akan sekian lah, akan menyebabkan ni lah, menyebab tu lah. Minyak ini, minyak itu, Vicks Vaporub pun ada kata tak boleh pakai lah. Sebab realiti dia, kadang-kadang ibu bapa ni dia sibuk dengan benda-benda baik, makan organik, tak nak ada apa nama, ayam ada hormon, ayam tak kena inject. Ni ayam mana ni? Ayam makan nenas. Dia tajuk ayam nenas. Ayam makan nenas lagi sedap. Kadang orang sibuk benda macam tu, tapi dia kata dalam masa yang sama dia kena bimbangkan penyakit. Bagaimana tidak melihara perkara-perkara maksiat kerana takutkan neraka. Takut neraka tapi tak jaga maksiat. Pelik. Aku pelik, dia kata. Bab makan dia akan beria, sibuk. Takutkan penyakit, jaga. Basuh tangan. Basuh tangan. Pegang benda kotor, makan tak usah, pusing. Tapi masalah benda maksiat dibuat tak ada rasa apa pun. Pelik. Sebab kita tahu bahawa bahaya akhirat itu, siksaan Allah Ta'ala lagi besar daripada penyakit yang awak alami. Penyakit yang awak alami boleh jadi pembersihan dosa awak. Masuk neraka kerana kemurkaan Allah Ta'ala kepada kita tidak menjadi pembersihan. Itu bahaya yang kita kena jaga-jaga. Dan mungkin ada orang yang Allah Ta'ala bersihkan dengan macam orang beriman yang berdosa, boleh diampunkan Allah Ta'ala dengan pembakaran. Tapi kalau anda kata tak diberikan peluang oleh Allah Ta'ala, macam mana? Allah Ta'ala berhak untuk mengazab siapa dia nak, ampun siapa dia nak. Kalau tak ampun kan, kenapa dedahkan diri kepada bahaya sedemikian? Sebab tu itibak pada Nabi tadi dia akan zahir pada perkara tersebut, yang ni ikut yang diperintah, tinggal yang dilarang. Kalau kata orang tak jaga dua perkara tersebut, dan apa nilai itibak dia? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ada di kalangan mereka mematuhi yang diperintah dan melakukan yang dilarang. Buat diperintah dia buat, solat, puasa, semua. Benda haram buat juga. Kan saya tengok ada macam
setengah tempat. Saya ingat waktu itu pergi Singapura, saya tengok surau kan, surau lelaki perempuan sebelah-sebelah. So lelaki masuk surau, faham lah. Yang masuk surau perempuan kadang pakai skirt pendek. Lepas tu keluar, saya tanya isteri saya keluar daripada tempat, saya kata budak perempuan tu buat apa? Dia pakai skirt pendek, dia solat. Dia solat. Dia bukan buat apa pun lain, tapi kadang-kadang yang Allah Ta'ala perintahkan tutup aurat, dia tak buat, tak ikut. Tapi solat dia buat juga. Ni itibak dan yang bentuk baru lah, bentuk yang kita panggil apa, yang tahap ketiga. Dia bukan yang teruk sangat tadi, yang diperintah tak buat, yang dilarang pun langgar, ya tak? Yang ni diperintah dia buat, yang dilarang pun dia buat juga. Bagi dia sama je, dia buat juga dua-dua sekali. Okey. Dia kata dan dialah yang layak mendapat azab orang yang tergamak untuk melakukan perkara haram dan melampaui batasan. Dia memang layak untuk azab tersebut kerana dia terkesan dengan penguasaan syahwat untuk datang kepada maksiat, sekalipun dia selamat dari kecuaian dalam melakukan ketaatan. Dia selamat dalam tak buat ketaatan tu, dia selamat. Tapi dalam bab berkenaan dengan haram tadi, dia buat. So dia kena jugalah. Dia pasal jangan ada orang sangka bila dia buat dan dilarang, tapi dia ada buat juga kebajikan. So kadang kebajikan tadi boleh terus bersihkan dia punya kesalahan. Kita tengok apa yang diperintahkan tadi. Kalau perintah buat, kita buat. Yang langgar tadi pun ada hukuman dia. Dan kita kadang banyak orang kita bila kita kata bab tutup aurat, dia kata yelah saya tutup aurat tapi saya tak mengumpat. Yang tu akak tu tutup aurat tapi mengumpat. Siapa yang baik? Dia dosa masalah mengumpat, tapi dia lepas masalah kewajipan untuk menutup aurat. Awak pula ialah tak mengumpat, tapi awak tak tutup aurat. Dosa juga. Jangan kata macam benda tu lepas. Kadang-kadang dia cerita tentang wanita pelacur yang bagi minum anjing tu. Kadang-kadang disalahfahami oleh sebahagian orang bahawa boleh buat dosa banyak mana pun asalkan ada kebaikan yang boleh padamkan. Tapi anda lupa sebenarnya kisah perempuan yang dikata pelacur bagi minum anjing tu, dia adalah kembali kepada tajuk wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan yakni nilai amal, nilai kebajikan pada siapa yang dia nak. Mana perempuan tu buat benda tu satu, boleh hapuskan dosa dia semua. Ini masalah penggandaan yang kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau ikut kepada beri minum anjing tadi yang biru mak bapak, beri minum mak bapak, mesti beri mak bapak lagi mulia. Tapi nilai dia macam mana? Adakah akan digandakan oleh Allah Ta'ala? Tidak, awak tak tahu. Sebab tu jangan kita kadang-kadang ada idea tadi, konon macam kita lepas ni, banding perempuan tu, aku bagi minum orang ni, minum orang ni, abah aku, mak aku, mesti lagi lepas. Ini kadang-kadang dia punya ukuran akal, logik. Dia tahu ada orang dia sangka tak kisah buat maksiat mana pun, sebab apa? Ada ketaatan yang akan tolong. Memang dari segi masalah pembersihan, ya. Pasal dalam ayat 114 surah Hud, kau tanyakan aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail. Dirikan solat pada dua penjuru siang, daripada matahari terbit sampai terbenam, solatlah tengah-tengah tu. Wa zulafa minal lail, di pertengahan malam. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, itu peringatan bagi siapa yang beringat. Maksud ayat berkenaan adalah kalau orang tu dah buat salah satu dosa, dia nak gantikan apa yang tersilap tadi, dia kena buat kebaikan untuk hapuskan. Tapi kena tinggal lah. Jangan masih buat kejahatan tadi dan buat kebaikan, ingat dia akan hapus. Awak kena berhenti ni dulu, barulah yang ini akan datang hapuskan kesan dosa-dosa tersebut. Yang diorang salah faham adalah buat keburukan, buat kebaikan. Tak tinggal keburukan pun tak apa, sebab nanti kebaikan dia akan padamkan. Ini bentuk yang kita panggil apa? Salah faham yang berlaku. Lepas kita lihat itibak daripada manusia, akan ada macam tadi. Dia buat kebajikan, dia buat juga kemaksiatan. Sebab dia rasakan boleh kebaikan tadi menghilangkan keburukan tersebut. Okay. So dia kata untuk datang kepada maksiat, sekalipun dia selamat dari kecuaian dalam melakukan ketaatan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, ada di kalangan mereka tidak mematuhi yang diperintah dan tidak melakukan yang dilarang. Tidak melakukan yang dilarang. Maksud dia, yang diperintah tak buat, tapi yang dilarang pun dia tak buat. Okay, maka ini orang ni layak mendapat azab
orang yang meninggalkan ketaatan dan lalai daripada perkara-perkara yang mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Dia layak mendapat azab meninggalkan ketaatan. Meninggalkan ketaatan itu pun adalah salah satu di antara kesalahan. Bukannya kita kata buat jahat saja, tak, yang baik tak buat tu, yang baik atau yang fardu terutamanya tak dibuat, itu pun adalah dosa. Maka ada orang diingatkan bahawa itibak tadi kepada ialah apa dia suka nak ikut saja, sedangkan itibak tadi berpandu kepada perintah dan larangan. Apa Nabi perintah buat, apa Nabi larang tinggalkan. Itu maksud dua-dua sekali. Dia bukan hanya salah satu, bukan dengan buat salah satu, buat baik je, yang jahat tak tinggal, salah kan? Ataupun buat dia yang jahat, yang baik pun buat juga, pun salah. Dua-dua buat. Tak boleh. Dua-dua yang kita tengok, nombor 3, nombor 4 tu adalah keadaan kondisi biasa orang dan itibak. Kadang separuh orang tu dia ada itibak Nabi dalam masalah akidah. Itibak berkenaan dengan lisan, lidah dia kurang hajar dengan orang, tak jaga, menulis, bercakap dan sebagainya tanpa adab, salah juga. Bukan kita kata tapi saya dah akidah betul, selamat kot. Jangan fikir macam tu. Sebab beriktikad dengan akidah betul satu, lepas tu mematuhi arahan dengan sebab akidah tadi juga satu perkara yang lain. Satu sunnah atau ikutan tadi bukan hanya apa kita suka. Mereka kena tengok betul-betul kepada Nabi SAW punya batang tubuh untuk kita tahu mana diperintah, mana dilarang untuk kita. Yang perintah kita ikut, buat, yang larang kita tinggal. Ni kena jaga-jaga. Pasal saya faham bab itibak ni, kadang ada orang dia rasakan, yelah saya tak buat ni tapi saya buat ni. Yelah saya tak janji solat tapi saya tak buat maksiat pun. Saya tak mengumpat, tak minum arak, tak berjudi. Yang tu, orang tu dia solat tapi minum arak juga. Nampak tak dia cara pemikiran tadi? Sebab tu kenapa di sini kena faham tentang martabat atau hukum ke seseorang dalam itibak. Yang kita nak adalah dua-dua sekali. Yang diperintah kita buat, yang dilarang kita tinggal. Ini itibak. Bukannya salah satu sahaja. Kalau dua-dua lagi tak buat, lagi teruk lah. Yang diperintah tak buat, yang dilarang apa pun buat, masalah. Ini kena faham. Tapi yang saya kata dua yang ujung tu sering berlaku. Yang orang kata dia ikut Nabi SAW pada benda yang dia suka je. Ada suka ikut pada pakaian, pakai serban tingkat-tingkat dengan selempang dia, lepas tu minyak wangi, pakai minyak wangi Nabi suka, dia bawa lah. Dia inilah sekian sebagainya. Gaya je. Bab benda lain dia tinggal. Yang sama juga macam orang saya kata tadi, belajar akidah tapi akhlak buruk, sama juga. Nabi sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, bila mana Aisyah radhiyallahu anha bila datang seorang Yahudi jumpa Nabi, dia kata Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini kematian ke atas engkau. Dia tak kata Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi kata wa alaik. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha dengar, dia marah. Dia maki suami dia, mesti dia marah. Dia berkata apa? Wa alaikassalam, kata engkau kematian, wal la'nah wal maut. Dia kata ya abna kiratal khanazir, wahai anak kera dan babi. Aisyah bantai dia rapat. Nabi kata kepada Aisyah, hasbuki qad balagti, sudah cukup, engkau dah melampau. Nabi kata. Lepas tu Aisyah kata, ya Rasulullah, kau tak dengar ke apa yang dia kata? Lepas Nabi kata, kau tak dengar aku jawab apa? Akan dimakbulkan untuk kita ke atas mereka, takkan dimakbulkan doa mereka ke atas kita. Lepas tu Nabi sebut, innallaha la yuhibbul fuhsya wat tafahush. Orang tak suka perbuatan keji dan kata-kata keji, atau membalas kekejian dengan kekejian. So itu benda yang kita kena faham lah. Sudut orang carut kena carut juga, tak boleh lah. Beritibak kepada Nabi tadi menghalang kita daripada buat tadi. Ikut nafsu kita seronok lah. Nak bantai kan, maki kita maki juga, dia carut kita carut juga. Tapi itu bukan yang diajar oleh Nabi. Sebab tu Nabi kata dengan Aisyah, sudah kan, hasbuki qad balagti, cukup, engkau dapat melampau. Nabi kata dengan Aisyah, engkau dah melampau. Nabi cakap yang tu. Ya, Aisyah marah, kita faham kan, siapa tak marah kan cakap macam tu kat Nabi. Kalau Umar pijak dah kot. Kalau Umar dia tarik, dia pijak. Tapi Aisyah radhiyallahu anha jawab macam tu. Tapi realiti dia, sebab tu kita kata kebenaran kita bukan bermaksud kita boleh berperangai dengan buruk. Sebab memperangai buruk tu Allah larang.
Allah Ta'ala suruh kita sebar kebaikan, tapi Allah Ta'ala larang kita berbuat buruk kepada orang. So kena pakai dua-dua sekali tau. Yang pakai sebelah je. Sebelah bab apa, akidah kita jaga. Semua ikut salaf. Perangai dia kan laku kan, celaan, mencela orang sebagainya, tak ikut salaf, tak boleh lah. Faham tak? Itu betul ittiba' tadi dia bukan benda kita pilih, kita ikut. Ini yang dilarang jangan kita buat juga. Yang kita ikut sini, tinggal sini. Dua-dua kena ada. Itu yang kena penting. Baik. Tanda-tanda ittiba'. Ittiba' punya banyak tanda-tanda. Antara yang terpenting yang nyata adalah, pertama, antara sifat atau ciri-ciri ittiba'. Kita tahu kita ni ada ittiba' kepada Nabi ke tidak. Dan ada tanda-tanda kita boleh nilai diri kita. Pertama, mengagungkan nas-nas syariah. Mengagungkan nas-nas syariah. Dan ini sebenarnya kita dah bincang dahulu tanda-tanda ahli sunnah. Ingat kita kata ahli sunnah wal jamaah ni, ada 3 tanda. 3 usul. Pertama, mengagungkan nas. Kedua, betul faham nas. Memastikan kesahihan nas. Ketiga, betul faham nas. Tapi yang pertama sekali ni adalah masalah agungkan nas. Okay? Dia kata apa? Antara tanda-tanda ittiba' yang paling nyata dan buktinya adalah mengagungkan nas-nas syariah yang sabit dengan memuliakannya, membesarkannya, mengutamakannya, tidak membiarkannya, mempercayai bahawa petunjuk ada dalamnya, tidak di dalam yang lain, mempelajarinya, memahaminya, merenungnya, beramal dengannya, berhukum kepadanya dan tidak menentangnya. Sudut asal pada sudut mengenal Allah Ta'ala. Takkan pada selain nas Nabi tu lebih pandai. Macam orang yang terlibat dengan ilmu kalam, dia pakai Aristotle punya fahaman untuk tajuk kenal Allah Ta'ala. Takkan Nabi tak pernah guna pun Aristotle punya pendapat tu untuk fahamkan dalil kepada para sahabat. Yang pergi ambil benda tersebut sebagai untuk cara fahamkan agama. Kenapa? Lepas tu dia macam seorang tak percaya. Demikian juga orang yang kadang-kadang dalam bab beramal, macam Nabi tak cukup, mana agama Islam tak cukup untuk kita contoh macam kes kalau ada orang mati, macam nak selamatkan orang mati tadi, doa kita cukup tak? Dia macam tak cukup lah ustaz, rasa kena buat lagi, kena amal ini, kena buat itu, solat hadiah, kena buat sekian, kena buat sekian. Dia kadang bila orang tu cakap, seolah dia lupa satu benda yang besar. Apa benda? Takkanlah awak lagi pandai banding Nabi dalam masalah tadi. Takkan Nabi terlupa, awak ingat. Nabi tak tahu, awak tahu. Dan soal cara tu macam nampak macam ada tanam mayat macam tu je, macam tanam ayam belakang rumah je cakap. Namanya Nabi punya petunjuk tu tak cukup, sampai kena ambil daripada, contoh macam kalau kita kata kenduri arwah kan, yang diamalkan oleh masyarakat Melayu kita, yang benda-benda berkenaan bukan daripada Islam pun, bukan asal daripada Islam. Ia sebenarnya daripada Hindu, yang diorang ada buat malam 7, 40, 100, dia panggil malam puja roh. Kalau ada orang mati dengan keluarga, saya tanya kawan-kawan kita yang India, dia ada malam puja roh. Benda kitab Hindu memang ajar. Kita pula macam tak cukup, yang Islam punya kena ambil yang bukan Islam punya untuk bantu yang Islam punya tak cukup. Macam miskin sangat Islam dalam masalah pengurusan jenazah. Islam tak cukup, yang orang tu punya kena ambil tu. Ini bagus. Benda ni kita kata tanpa kita sedari, kita sedang menuturkan benda yang luar biasa. Yang kadang-kadang benda tu sangat dahsyat kalau kita buat bandingan. Soalan Nabi tak tahu, kita tahu. Nabi tak reti, kita reti. Tanpa kita sedari, kita tak cakap direct, tapi dengan perbuatan, tindakan yang kita buat. Soalan Nabi tak ajar, mana miskin dah, agama Islam ni tak cukup, kena ambil ajaran lain untuk masukkan. Miskin sangat agama ni untuk pengurusan kehidupan kita dan kematian kita. Ni salah. Okey. Sebab itu dia kata yang tadi kan pada asal, bila dia tak boleh, pasal dengan nas tadi, itulah tempat kita pandang. Kita besarkan, utamakan, tak biarkan, percaya petunjuk dalamnya, tidak pada yang lain, pelajarinya, memahami, merenung, beramal dengannya, berhukum kepadanya dan tidak menentangnya. Ini adalah petunjuk pemimpin ittiba' dan penghulu-penghulunya di kalangan para sahabat, tabi'in dan orang datang selepas mereka. Semua datang dengan cara tersebut. Bila dengar qala Allah qala Rasulullah, angkat tangan. Sami'na wa ata'na. Ini sifat yang mereka ada. Abdullah bin Mughaffal telah melihat seorang lelaki di kalangan temannya Khazaf.
Khazaf ni main baling-baling batu. Kan kita tengok perangai kita kan, time budak-budak kita ambil benda kita baling kan. Ni main khazaf ni. Dia kata, lalu beliau berkata kepadanya, jangan engkau khazaf, jangan buat campak baling batu macam tu, kerana Rasulullah SAW telah melarang daripada khazaf kan. Main-main batu tu Nabi larang, Nabi tak bagi, dan baginda membencinya. Sebab Nabi pernah kata, dia kata apa? Dia kata apa, tak dibunuh dengannya musuh, tak diburu dengannya binatang. Baling batu itu buru binatang apa? Tak dibunuh dengannya musuh. Bahkan cedera, pecah mata. Kalau kita dalam Islam, bila kita buat kerja, contoh macam dalam peperangan, kita memanah untuk membunuh, bukan untuk cederakan orang tu. Mana nak bagi buat mati, pasal dia elokkan kematian, jangan bukan untuk cederakan dia saja. Jadi main baling-baling batu tak boleh. Kalau dah betul nak main sasaran, main panah. Zaman sekarang ni Alhamdulillah dekat Malaysia ni dah tersebar perbuatan sukan memanah. Surau-surau masjid pun anjurkan. Sini patut anjurkan juga. Nak mana ke mana tak tahu, ada ruang. Jaga sikit. Dekat rumah saya dia orang buat kan, pertandingan memanah. Tak payahlah naik atas motor kan, ke pakcik-pakcik naik motor mana kan, masalah juga. Naik kuda payah, kuda mahal. Tapi nak ceritakan benda tu yang kita patut buat. Sasaran untuk memanah tadi, itu tak apa. Tapi ya, dia main baling batu. Abdullah bin Mughaffal cakap Nabi larang, jangan buat. Nabi kata tak dibunuh dengannya musuh, tak diburu dengannya binatang. Dia pecahkan mata, patahkan gigi je, cakap macam tu. So, jadi dia sebutlah pada kawan ni, Rasul benci, dia kata. Kemudian dia melihatnya selepas itu melakukan khazaf lagi. Lalu beliau berkata kepadanya, bukankah aku telah memberitahu engkau bahawa Rasulullah SAW melarangnya? Kemudian aku lihat engkau melakukan khazaf kan, engkau boleh buat juga. Dia kata apa? Demi Allah, aku takkan bercakap denganmu selama-lamanya. Satu riwayat datang, dia kata apa? Aku takkan datang ziarah jenazah engkau. Kau sakit, aku takkan lawat. Macam tu sekali. Dengar, okey. Pasal apa? Bagi dia benda ni besar. Kalau manusia tu boleh kata Nabi kata jangan, dia buat juga. Apa patut kita pandang? Kalau ulama-ulama hadis dahulu, tinggalkan hadis, tak ambil dah. Yang Bukhari pergi kat sini tengok lelaki tu macam tu, dia tinggalkan, dia tak ambil, biarlah tak ambil. Walaupun hadis tu sahih, tak payahlah, dia kata. Pasal bagi dia tak guna ambil daripada orang yang tak beramal. Marahnya mereka sangat marah. Di sisi para sahabat, kepatuhan kepada Nabi itu adalah benda besar. Dan sengaja tak nak ikut Nabi itu atas alasan apa? Mana Nabi sabda tu macam tak dinilai. Dia marah. Sampai dia kata aku takkan cakap kau selama-lamanya. Satu riwayat dia kata, aku takkan datang, kalau kau mati aku takkan datang, kalau kau sakit aku takkan ziarah. Ini tu macam tu sekali kata Abdullah bin Mughaffal. Berkata Kharashi bin Jubair, aku melihatnya dalam masjid. Aku melihat dalam masjid seorang pemuda melontar-lontar batu. Lalu seorang tua berkata kepadanya, ini kisah yang samalah. Kharashi itu nampak mana Abdullah bin Mughaffal cakap pada lelaki itu main baling-baling batu. Dia kata dia melontar batu. Dia kata lalu seorang tua berkata kepadanya, jangan melontar-lontar batu, kerana aku mendengar Rasulullah SAW melarang daripada melontar-lontar batu. Pemuda itu leka dan menyangka bahawa orang tua berkenaan tidak menyedari, lalu dia melontar-lontar batu lagi. Nanti orang tua berkata kepadanya, aku beritahu engkau bahawa aku mendengar Rasulullah SAW melarang daripada melontar-lontar batu, kemudian engkau melontar-lontar juga. Demi Allah, aku tidak akan hadiri untuk engkau jenazah, dan aku tak akan melawat engkau ketika sakit, dan aku tak akan bercakap dengan engkau selama-lamanya. Santai orang kata macam kasarnya orang tua ni kan, tak lembut langsung. Dia tak faham tentang nilai itibak tadi. So bagi mereka, kalau orang tu macam ni lah. Tapi dalam masyarakat Islam kita ni saya tak nampak ni sangat. Kalau contoh macam kita suka penyanyi, tak jadi penyanyi jadi. Kalau contohlah macam ni, macam Tok Guru Silat. Tok Guru Silat, orang Melayu kita buat silat lah. Tok Guru Silat dia buat apa saja semua betul. Janganlah kata lawan salah, ataupun katalah silat yang dia belajar tadi tak kuat. Mula dalam telinga berdesing kan, apa hal kata tak bagus. Contohnya kan, dia akan rasa. Ataupun contoh macam orang tu katalah kita ni Banjar, kau ni kutuk Banjar, awak rasa macam mana? Kutuk Banjar, aku Banjar. Kutuk Jawa ke, bahkan nama kita ni kutuk Melayu
Dah bising kan, marah. Tapi yelah, bila kita kata orang tersebut, contoh macam deny, kata macam Melayu tak bagus sangat, ataupun tak nak ikut benda-benda ni, dalam hati dia tak suka, perasaan tadi dia akan geram dengan orang tu pasal tak ikut budaya dan tradisi yang dia ada. Ini Nabi. Bila Nabi kata jangan buat, tapi buat juga. Sahabat Nabi nampak benda tu sangat-sangat besar bagi mereka. Bagi mereka, macam mana orang ni boleh nak ikut kan? Nabi kata jangan, dia buat juga. Geram dia geram sangat sampai dia kata macam tu. Kalau kau niazah kau aku tak hadir, kau sakit aku tak ziarah, aku tak cakap dengan kau selama-lamanya. Cakap tu kasar, tapi kerana apa? Nak peringatkan tentang bahaya tidak ikut Nabi SAW. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah mencerita bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang di kalangan kamu meminta izin, isteri seorang kamu di kalangan kamu minta izin untuk ke masjid, maka janganlah kamu menghalangnya. Mana kalau isteri minta izin ke masjid, bagi. Okey, lalu salah seorang anaknya, nama dia Bilal bin Abdullah bin Umar, anaknya berkata, walau begitu demi Allah aku akan menghalangnya. Mungkinlah anak dia lihat pada suasana, keadaan berbeza. Macam dulu, macam zaman sekarang tadi kita bincang kan, zaman dulu anak-anak panjat bukit, keluar longkang aci. Zaman sekarang kita tak bagi anak kita duduk rumah, sebab suasana dah berbeza. Satu masa dulu kita main longkang lah, keluar mana balik selamat je. Sekarang dia pergi mana takut kena curi organ, kena colik dan sebagainya kan. Dia tak jadi selamat macam dulu. Zaman dulu kalau kita kata di Amerika Syarikat, negara barat, tajuk orang curi anak ni biasa, untuk potong lah apa benda. Kita dalam masyarakat Islam kita sebenarnya satu masa dulu tahun 80-an, contoh saya jauh sangat 80-an, saya besar zaman tu, tak ada pun. Pergi kedai, ambil kedai, mak bagi duit pergi jalan, pergi kedai. Tak ada orang pau tepi jalan ke minta cukai, tak ada kan. Kita pun masuk longkang, keluar longkang, longkang sini, keluar longkang sini. Yang saya bincang tadi dengan abang saya tadi, main nyorok satu taman. Dia bukan main nyorok tu dekat kawasan surau tu, itu kecil. Satu taman bunga raya tu, daripada hujung ke hujung, mana main nyorok satu taman. Gila orang cari. Kawan tu ada separuh tu balik rumah, makan dulu baru keluar. dia masuk rumah dia, tapi realiti dia masuk semak, tak ada benda pun. Tapi suasana beza. Mungkin wallahu a'lam, anak Ibnu Umar ni cakap berdasar pada keadaan zaman dia. Tapi Ibnu Umar kata apa? Ibnu Umar telah datang kepadanya dan mencela dengan celaan yang beliau tak pernah cela siapa sebelumnya dengan sama sekali. Mana perawi itu kata, aku tak pernah dengar Ibnu Umar marah siapa-siapa macam dia marah anak dia. Kemudian beliau berkata, aku menceritakan daripada Rasulullah SAW, dan kau kata walaupun begitu demi Allah aku akan menghalang mereka. Macam tu. Dia kata dia tak boleh terima. Bagi mereka benda ni besar. Orang tinggalkan ikut Nabi ni, bagi mereka adalah besar. Nabi kata jangan halang, dia kata nak halang juga. Soalnya macam Nabi punya kata-kata tu tak ada nilai. Itu masalah. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah mengharamkan apa yang di antara dua tanah batu hitam, iaitu di Madinah. Okey. Perawi berkata maksudnya Madinah, dan beliau berkata jika aku temui kijang diam, tinggal diam, aku takkan takutkan ia. Ni maksud Rasulullah haramkan Madinah macam haramnya Mekah. Ini mungkin ada kecoh sikit tajuk berkenaan dengan Madinah. Adakah dia haram seperti Mekah bagi dimasuki oleh orang kafir? Bakal ikut kepada dalam surah At-Taubah, ayat berkenaan dengan tajuk pengharaman tu sebenarnya datang untuk Mekah. Mana lepas ditakluk oleh Islam, tahun berikutnya tak dibenarkan orang kafir masuk. Sampai sekarang dilarang tanah haram tu dimasuki oleh orang kafir. Mekah tak boleh langsung. Madinah ada dekat situ apa khilaf dengan para ulama. Cuma macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW telah mengharamkan apa di antara dua batu hitam. Pasal Madinah ni dia berada di tengah-tengah antara dua kawasan batu hitam. Jadi kerana Rasulullah dia kata haram, kalau aku nampak kijang duduk diam pun aku tak akan takut, tak akan sergah. Sebab ini antara benda kita ingat di Mekah, kalau kita nampak burung pati tu duduk, jangan kejar, jangan sergah. Haram buat benda tu. Haram menakut-nakutkan binatang-binatang berkenaan. Haram patahkan ranting pokok. Haram. Serius haram.
Kalau mati binatang tu kena denda lagi tu. Kena bayar denda. Tu realiti kena faham tanah. Tapi tengok, Abu Hurairah anhu dia dengar sabda Nabi tadi, yang dia berpegang ni, dan memang banyak para ulama pegang tajuk ni lah. Macam Nabi haramkan. Bila Nabi haramkan dua tanah hitam Madinah tadi, maka dia pun haramkan macam mana Nabi dia haramkan haram Makkah. Haram tadi ada penghormatan, tak boleh dibuat benda-benda yang dilarang. Okey. So kalau ikut dalil ni, sebenarnya maksudnya Madinah orang kafir pun tak masuk macam mana yang disebutkan oleh tentang Mekah. Ini kena faham tentang dalil ni. Abu Hurairah cakap macam tu. Sebab dia kata Nabi kata aku haramkan di antara dua tempat tersebut. Okey. Dalam Sahih Bukhari kan hadis berkenaan. Okey. Okey, kemudian Ubadah bin As-Samit. Ni semua contoh-contoh diberikan contoh-contoh berkenaan dengan tajuk mengagungkan nas-nas syariah. Dengar qala Allah qala Rasulullah, dia akan tak ada masalah, tak ada dia dakwa-dakwi kat situ untuk melawan. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi SAW melarang daripada membeli 2 dirham dengan 1 dirham. Lalu berkata si fulan, aku tidak melihat pada perkara ini sebarang masalah jika dilakukan dengan tangan secara langsung. Lalu Ubadah berkata, telah bersabda Nabi SAW, engkau berkata aku tidak nampak padanya apa-apa, demi Allah tidak akan mengayomi aku dan engkau bumbung yang satu. Ni kisah ni sebenarnya kembali pada kisah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bila mana dia dari kefahaman dia, kalau emas yang pecah-pecah tukar dengan emas yang betul serentak, dia rasa tak ada masalah penukaran di situ. Sebab ini emas yang dibuat dengan tempa. Ini emas yang masih belum ditulinkan atau sebagainya. Maka pertukaran tersebut dia rasa dia tak apa. Tapi Ubadah bin As-Samit dia pegang, sebab ini dalam masalah salah ijtihad tu tak pelik. Sebab Muawiyah bin Abi Sufyan dia masuk Islam lewat. So jadi kadang-kadang mungkin ada benda tertentu dia tersilap faham berbanding dengan para sahabat Islam lama. So Ubadah bin As-Samit kata, aku kata Nabi sabda, Nabi larangkan emas dengan emas. Kan hadis Nabi yang lain, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi sawaan bisawain yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, tamar dengan tamar, garam dengan garam. Sama, kena bila pertukaran dibuat sama, jadi sama banyak dan serentak. Bukannya tangguh. Ini jadi kes yang beliau bincang tajuk masalah beli emas secara tak ada lagi emas, bayar duit dulu. Last sekali baru ni syarikat tu kata minta maaf tak boleh bagi duit lagi. Pasal emas dah naik dan sebagainya, duit tak cukup. Masalah lah. Beritahu kata jangan buat, beli juga. Betul terkantoi masalah. Sebab memang dia tak boleh. Jadi bila sebut dia memang jelas Nabi kata jangan dia tak boleh berbeza. Sebab kalau kita berkata boleh berbeza, dari situlah timbulnya riba. Maksud dia, saya jual pada abang kita, saya punya 1 dinar, dia bayar saya 2 dinar. Saya bagi dia sekarang 1 dinar, dia pulang saya 2 dinar. Macam saya jual. Faham tak? Padahal saya pinjamkan. Tapi saya guna istilah jual. Saya jual 1 dinar saya dengan harga 2 dinar. Jadi ini riba. Sebab tu Nabi sebutkan dia kena sama. Sebab once kita kata boleh berbeza, nanti orang kata mestilah harga tak sama. Sebab harga ni hari sekarang, besok harga lain. Kan? Hari ni harga ni, besok harga ni. Tapi realiti dia Nabi larang. Nabi kata 1 dengan 1 tak boleh. Tapi lah bila nanti berlaku, dan bila Ubadah bin As-Samit dengar kata Muawiyah, dia sangat marah sampai dia kata, demi Allah takkan payung aku dengan kau bumbung yang sama. Dia patah balik jumpa Umar, dia minta diperkecualikan daripada pergi duduk sekali dengan Muawiyah, gubernur di Syam ketika itu. Dia kata aku tak nak. Umar pun setuju dengan permintaan dia. Tapi bila kita kata ijtihad yang berlaku daripada Muawiyah tadi, pasal dia bila masuk Islam lewat sebagainya, mungkin ada benda dia silap faham atau tak sampai pada telinga dia tentang larangan Nabi SAW.
Maka kita bimbang, mungkin dia sangkakan bahawa apa yang sahabat satu lagi cakap tadi, mungkin dia ingatkan itu pendapat kawan tersebut, bukannya sabda Nabi. Allahu'alam. Tapi realiti dia sampai macam tu sekali tentang ittiba' tadi, sahabat ni marah. Dia kata, aku takkan duduk dengan kau satu bumbung. Bumbung tu apa? Langit. Bukan bumbung ni, langit. Manakala kau ada dekat Bait Rubung, aku takkan ada kat Bait Rubung. Aku tak nak duduk di negeri yang engkau dengan aku bersama. Macam tu sekali dia punya marah. Okey. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi SAW telah tamattu'. Lalu Urwah bin Zubair berkata, Abu Bakar dan Umar telah melarang daripada melakukan tamattu'. Dia tamattu', ni kan kita faham. Haji, cara pelaksanaan haji, bila orang tersebut masuk Mekah, kemudian dia buat umrah, kemudian dia tahallul, kemudian dia tunggu sampai hari ke-8, baru dia pergi gerak ke Mina, pakai ihram balik, pergi sana. Ini panggil tamattu'. Dia panggil tamattu' tu sebab hadis haji senang renang, haji relax. Dia tak pakai ihram berterusan. Cuma Nabi SAW ketika baginda masuk Mekah, baginda dah bawa binatang sembelihan. So baginda suruh para sahabat yang tak bawa binatang sembelihan, semua tahallul, semua buat tamattu'. Maksud dia lepaskan ihram mereka, mana buat tawaf sa'i, lepas tu gunting rambut, lepas tu tunggu, pakai baju biasa. So ni tamattu'. Para ulama sebenarnya ada khilaf berkenaan mana lagi bagus, tamattu' ke ifrad. Yang Nabi SAW kekal dengan ihram sampai hari habis, sampai hari ke-10 tu Nabi pakai ihram. Nabi masuk Mekah 4 Zulhijjah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 10 again. Tapi Nabi ke-10 tu Nabi dah tanggal. Kalau yang lain masuk Mekah, tahallul, kemudian hari ke-8 baru pakai balik. 8, 9, 10 dah tanggal balik. Nabi daripada 4 tu, 4, 5, 6, 7, 8. 5 hari tu, 9, 10. Yang 10, tu Nabi pakai ihram 7 hari, seminggu pakai ihram. Okey, jadi ada orang berbahas, dia kata mana lagi bagus, ifrad ke tamattu'? Para ulama yang kata Nabi kan buat ifrad, so ifrad lagi baik. Takkan Allah Ta'ala pilih untuk Nabi benda yang kurang, bagi untuk umat dia benda lebih. Lepas tu satu kumpulan lagi kata, yang Nabi suruh apa? Nabi suruh buat tamattu'. Mana tamattu' tu lagi bagus? Benda arahan Nabi lebih utama daripada perbuatan Nabi. Ini arahan Nabi. Ini perbuatan dia macam solat malam. Orang tu boleh solat malam 4, 4, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 1 salam. Boleh buat. Tapi yang afdalnya adalah Nabi kata solatul lail masna, solat malam 2. Faham? Jadi kita ada arahan, kita ada perbuatan. Yang perbuatan Nabi itu dengan arahan kita kedepankan dulu. Macam Nabi kata, jangan minum berdiri. Tapi Nabi pernah minum berdiri. So soalan, mana lagi afdal? Jangan minum berdiri lah. Minum berdiri tu untuk keharusan, macam kencing berdiri. Nabi larang kencing berdiri, tapi Nabi buat. Perbuatan Nabi itu meringankan daripada haram jadi makruh. Bukannya benda berkenaan lebih afdal. Tak ada kita jumpa orang, Haji, dah kencing berdiri belum? Tak pernah lagi. Tak ikut sunnah ni. Bukan. Dia keharusan, dan itulah kita kata dahsyatnya apa tahu ajaran Islam. Sebab Nabi SAW buat benda tu. Zaman sekarang orang pergi masuk tandas, kenakan kabut terkencing, ada bowl, kencing je lah. Yang lelaki kan ada mangkuk berdiri tu kan. Berdasar perbuatan Nabi tadi boleh tak? Boleh lah. Tak digalakkan, tapi kalau terpaksa buatlah, tak salah pun, tak dosa. Dekat situ kita faham arahan Nabi lebih utama daripada perbuatan Nabi SAW. Jadi tadilah yang Nabi buat apa? Ifrad. Nabi suruh tamattu'. Kalau Qiran ni macam Ali bin Abi Thalib, dia masuk terus, pergi ke Arafah terus, dia tak masuk Mekah dulu. Dia pergi terus ke Arafah, tak masuk Mekah, pergi Arafah terus, dan haji dia dengan umrah dia sekaligus. Mana tawaf haji dia, tawaf umrah dia sekali dalam tawaf haji tadi. Tak ada dua. Kalau orang yang datang masuk jadi ifrad atau tamattu', dia akan ada 2 kali tawaf.
Kalau untuk orang yang buat tamattu', masuk tu dia panggil tawaf apa? Umrah. Kalau orang yang masuk ifrad panggil tawaf kudum. Kalau orang tawaf kudum, sa'i, kemudian dia tak tahlul, dia kekal macam tu. Yang satu lagi tawaf, sa'i, kemudian dia potong, tukar baju biasa. So ada dua ya. Nanti lepas hari 10 nanti ada tawaf satu lagi. Ada tawaf satu lagi. Kalau orang kiron sekali tawaf je. Sekali tawaf je. Dia tak ada dua kali. Okay. Jadi bila kita faham kat sini, okay, apa yang dikatakan dekat oleh sahabat tadi tentang perbuatan Nabi SAW. Dia kata, Ibnu Abbas berkata Nabi SAW telah bertamattu'. Ikut pada arahan Nabi, ya, tamattu' tu yang Nabi galakkan. Lalu Urwah bin Zubair, dia ni adalah anak kepada Zubair bin Awam, anak Asma, anak saudara Aisyah. Kalau Abdullah bin Zubair, dia sahabat, sempat dengan Nabi. Tapi Urwah bin Zubair, dia lahir lepas Nabi wafat. So dia tak tergolong dalam sahabat. So dia banyak benda yang dibuat pada zaman Nabi dia tak tahu. So dia kata, bila Ibn Abbas sebut kata Nabi tamattu', tiba-tiba Urwah bin Zubair kata Abu Bakar dan Umar telah melarang daripada melakukan tamattu'. Maka Ibn Abbas berkata, aku lihat mereka akan binasa. Korang ni akan binasa, dia kata. Aku kata telah bersabda Nabi SAW, dan mereka berkata telah melarang Abu Bakar dan Umar. Sebab dia pasal benda ni nampak macam kecil lah. Dari segi nukilan, mungkin ada benda-benda perkara-perkara yang ijtihad Umar, ijtihad Abu Bakar. Tapi dia masalah asal, bila Nabi dah kata boleh, takkan orang nak kata tak boleh? Takkan nak dimenangkan kata-kata orang lain ke atas kata-kata Nabi SAW. Ini yang sebab kadang-kadang para sahabat ayat dia agak kasar. Sebab apa? Dia geram dengan orang yang tinggalkan itibak Nabi SAW. Okay. Dia kata lagi, Ibnu Sirin, ni tabi'in. Ibnu Sirin menceritakan kepada seorang lelaki sebuah hadis daripada Nabi SAW. Lalu lelaki berkenaan berkata, si fulan dan si fulan telah berkata begini. Dia kata, si fulan kata gini. Lepas Ibnu Sirin berkata lagi, aku cerita kepada engkau daripada Nabi SAW, dan engkau berkata si fulan dan si fulan telah berkata begitu dan begini. Demi Allah, aku takkan bercakap dengan engkau selama-lamanya. Kasar kan? Tapi realiti dia sebab masalah itibak tadi, mengagungkan nas. Bagi mereka, nas tadi tak ada adab siapa yang lawan, tak ada adab siapa yang langgar. Asy-Sya'bi telah berkata kepada seorang lelaki, apa yang mereka itu ceritakan kepada engkau daripada Rasulullah SAW, maka ambillah ia, dan apa-apa yang mereka katakan daripada pendapat mereka, maka campakkanlah ke dalam tandas. Apa dia kata, Nabi sabda, ambil. Apa dia kata pendapat mereka, campak tandas. Ini kasar kan? Ini kasar kot. Tapi realiti dia sebab nak bina dalam diri seseorang itu tajuk ittiba'. Sebab apa? Mengagungkan nas. Sebab kalau orang tu dalam diri dia, qala Allah qala Rasulullah, sami'na wa ata'na, dan kenapa di dalam ni tumpu pada hadis Nabi? Sebab bab Quran, bab Al-Quran, boleh katakan macam kita bincang dalam manhaj talaqi dulu, memang ahli bid'ah takkan lawan Quran. Dia tak kata tak terima Quran. Jumpa Syiah, dia kata apa? Quran betul, Qadadi setuju Quran. Bahkan geng macam ni, Kahal Al-Kadzab yang mengaku Rasul tu kan, pun buka Quran yang sama, cetak Saudi lagi. Dia buka Quran cetakan Saudi, terjemahan daripada Saudi Arabia. Saya pandang muka korang silap lah. Sebab cerita sebab apa? Sebab bila buka macam tu, apa dia cakap ni, bila kita baca memang ikut apa kita nak lah, tak keluarlah terjemahan lain. Pasal dalam Quran terjemahan yang Saudi terbitkan, benda tu daripada apa yang para pelajar Yusuf Madinah duk letakkan balik. Jadi dia sekali dengan tafsir. So bila dia membaca, dia kata telah bersabda firman Allah Ta'ala dalam ayat surah sekian, saya senyum dengan seorang. Jadi tak tahu pun apa ni dia buat. Ini realiti dia setuju Quran. Geng anti hadis, Kasim Ahmad dan kumpulan dia setuju Quran. Yang tak setuju apa? Sunnah. Bab berkenaan dengan Quran, dia takkan lawan. Tapi dia akan kata, tapi maksud dia kan macam ni. Bahkan dia akan datang maksud sendiri. Maksud ayat ni adalah, tanya awak dapat mana? Quran kan turun untuk kita, dan kita semua berhak untuk
faham Quran dengan cara yang Allah Ta'ala benarkan. Dia menyimpang dah. Kadang-kadang kita jumpa kumpulan sini, kita kata, abang dapat Quran dari mana? Quran ada lah. Quran dari mana? Yang saya jahat sekali, saya buka Quran yang apa, tak ada titik, tak ada baris. Quran tulisan zaman Osman. Saya kata kalau Quran ni dah ada, abang baca? Dia terkebil tau. Dia tak ada baca. Sebab dia cuma macam Alladzina dengan ad-din, rumah dia sama. Dia alif, lam, kemudian rumah dal atau zal, kemudian ya nun. Rumah ya, rumah nun. Ni titik tak ada, baris tak ada, awak nak baca apa? Dia pandang tau. Saya kata abang nak baca pun tak boleh. Kena tahu sahabat baca macam mana. Sahabat baca, baru tabi'in baca sampai zaman kita. Titik dan baris ni dibuat lepas tahun 100 Hijrah. Titik bunyi, titik huruf, baris bunyi. Dibuat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang dia hidup 100 Hijrah sampai 170. So maksudnya sebelum itu tak ada titik, tak ada baris. Dia datang, dia buat. Sebab tu zaman dulu kalau kita buka kitab-kitab lama, dia tulis kalimah ini dengan ba mu'jamah. Tahu mu'jamah tu apa? Titik satu. Kita dalam ikut zaman kita, memanglah ba titik satu, mana ba titik dua. Kenapa dia sebut ba mu'jamah? Ta tasniyah, ta titik dua, sa musallasah. Dia kena sebut macam tu. Sebab dalam kitab tu tadi, pada asal zaman karangan tu, diorang masih lagi tak ada titik tadi. Lepas tu kena sebut kalimah tu dia tulis kan dengan ba mu'jamah, ba titik satu, ta tasniyah, ta titik dua. Dia kena sebut pasal tak ada titik lagi huruf. Kita kena faham kan, pasal kita kata dari segi masa penulisan, Imam Syafi'i lahir 150, mati 204. So dari zaman Imam Syafi'i tu penulisan dah berlaku. Pasal Imam Malik yang tahun 90 lebih Hijrah, dia lahir, dia pun zaman tu dia mengarang. Betul, Imam Syafi'i hafal mula-mula lagi Muwatta' Malik. Tapi ingat, yang saya sebut nama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang buat titik huruf, baris bunyi, dia lahir 100 Hijrah, mati 170. Tuan-tuan boleh andaikan kerja dia berlaku bila? Ketika Imam Syafi'i baru lahir 150, 160, sebelum dia mati 170 kan. Ketika itulah dia punya kerja titik dan baris tu dia reka. Imam Syafi'i besar, dah ada dah. Sebelum tu tak ada. Jadi kita tunjuk kan, dia kata macam Quran dah ada. Saya buka, orang baca macam mana? Okey, saya setuju. Sahabat saya setuju. Tabi'in pula, dia cara nak buang agama ni, sebenarnya caranya tu buang sumber agama. Sumber agama kita sahabat. Awak berjaya buang sahabat, dan awak berjaya tambah dalam agama. Awak tak boleh buang sahabat, awak kena ikut agama macam sahabat tunjukkan. Jadi orang macam tu, orang akan cuba interpretasi. Sebab tu kenapa dalam contoh kita baca tadi, semua datang tentang hadis. Sebab apa? Sebab dalam bab Al-Quran boleh dikatakan mereka tidak ada masalah. Dia setuju Quran. Cuma interpretasi Al-Quran itu yang mereka akan cuba selewengkan. Yang lain diorang takkan buat. Okey, baik, kita berhenti situ. So kita sambung lagi nanti berkenaan dengan tanda kedua. Tanda pertama, agungkan nas. So nilai diri kita. Bila sabda Nabi kata boleh, tak boleh, apa kita punya attitude? Kalau kita seorang yang bila dengar tadi sami'na wa ata'na, aku takkan langgar, aku akan buat, aku akan ikut. Dan alhamdulillah kita telah ada ittiba'. Tapi kalau dia kata ada dalam diri kita, yelah Nabi sabda, tapi dan kat situ kita dah ada masalah. So betulkan balik kita punya iman. So kita dah masuk dalam diri kita keadaan yang tidak mengagungkan nas. Faham Okay, baik. Ada soalan? Ada, alhamdulillah. So insyaAllah kita berhenti sini, nanti sambung. Jadi benda ni nilai. Tapi jangan pergi judge orang pula. Jumpa ni tak agungkan nas ni. Memang orang kita akan jumpa perangai macam tu. Tapi masalahnya benda ni dalam masyarakat kita,
Kadang ada orang cerita dengan saya, dia kata benda tu jelas dah ustaz, kenapa orang tak ikut juga? Kan? Geram saya. Dia start marah. Saya kata jangan marah. Kerja kita menyampaikan saja. Masalah orang tu ikut ke tidak, itu bukan kerja kita. Terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, sampaikan. Dan benda paling penting kita patut ingatkan masyarakat adalah mengikuti Nabi itu adalah wajib. Ikut Nabi, beragama macam Nabi tunjukkan adalah wajib. Kadang-kadang ada orang rasa tak wajib. Dia tak rasakan benda tu wajib. Bagi dia macam agama ni ikut daerah, suasana. Kita ada ayat-ayat keluar macam agama je ikut Arab, kita agama ikut Nusantara kita, manhaj Melayu kita. Ni masalah. Bagi kita pasal agama ni, saya ingat kan NU Nahdlatul Ulama, kan dia punya ketua tu, sekali tu dia duduk depan Syekh Azhar, bercakap, dia bantai-bantai. Jadi Syekh Azhar bantai balik, dia kata kalau tak ada Arab kau tak masuk Islam dia. Pada dia ni bantai lah, tak nak Islam cara Arab, tak nak sekian. Tapi cakap depan Syekh Azhar yang Arab, Syekh Azhar pun bantai balik kat dia. Kata-kata kau tak ada Arab kau tak faham tu tak? Kata. Pasal ini realiti dia. Memang pakaian tak wajib pakai macam orang Arab. Tapi masalah agama tadi, macam kepatuhan dalam agama, bila Nabi sabda macam tu, kena ada kita punya perangai dan tingkah laku yang betul, boleh berhadapan dengan nas. Dan ini masalah masyarakat kita. Kadang kita kawan-kawan kita nak ajar orang ikut sunnah kan, payah sangat. Saya kata satu benda yang diorang tak faham lagi, yang awak kena timbulkan adalah ikut Nabi itu wajib. Ikut Nabi itu wajib, terutama dalam masalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Itu yang kita kena faham. Okey? Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak batuk kan? Okey. Dia kena pilih ubat.